فإن تيسير عليك يسير رب أتم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم. Amma ba'd. Yang dimuliakan saudara pengacara majlis, tuan-tuan muslimin dan muslimat, keluarga taksi yang dikasihi sekalian. Jadi pada hari ini kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dalam keadaan mendung-mendung pun boleh main mengaji. Berapa orang yang boleh main kita terkira, yang penting kita sudah termasuk di kalangan golongan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk main program ngaji. Ya. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum sahabat saya daripada Bagan Serai, dan juga ustaz juga pun dari sekolah Semai yang hari ini ada bersama kita. Jadi kalau ikut pengalaman saya lepas-lepas lah, kalau tak mana tempat saya menyampaikan ilmu, kalau ada kawan-kawan ni jadi lain sikit. Jadi lain sikit, walau macam mana pun tak sangka lain lah. Hari ni ceritanya apa yang saya reti saya abang nak ukur ilmu orang, saya tak mampu nak ukur. Kok mana pun orang lain jauh lebih alim daripada saya, berbeza ilmu daripada saya. Ceritanya apabila hari ni saya sanggup ganti untuk guru-guru kita yang belum sampai lagi sedang bercuti ibadat. Bercuti ibadat di tanah suci. Jadi maka hari ini saya mengaku untuk bantu kelas faksi yang setakat mana ada kita kongsilah. Kalau tuan-tuan dan puan nak berhenti dengan saya dengan Ustaz Salmi, Allahu Akbar. Jauh punya saya dengan Ustaz Salmi. Dengan Ustaz Rizal jauh juga. Dengan Ustaz Zul walaupun lebih kurang tapi dia banyak kelebihan. Ya. Dengan Ustaz Rahaizat, dengan Ustaz Razak, seorang yang berpengalaman mengaji kitab tua dan di pondok yang lama, berdepan dengan guru bertahun-tahun. Yang saya ni mengaji sekolah dengan biasa je. Jadi maknanya sekarang ni apa yang saya nak kongsi sekadar apa yang ada yang saya faham. InsyaAllah kalau salah mohon diperbetulkan. InsyaAllah. Hari ni diminta kepada saya untuk baca kitab hadis 40. Minta maaf nak tanya berapa orang yang bawa, berapa orang yang ada? Satu. Ada yang tak bawa. Okey, tak apalah. Bermakna ramai yang tak ada lah tu. Jadi sekarang ni kalau saya nak baca hak isi dalam dia betul, berasa rugi sangat. Pasal apa? Ramai yang tertinggal. Kan? Maka hari ni saya akan baca muqaddimah. Kita baca muqaddimah dah. Hak Jawi pun rasanya ada kot, insya-Allah. Di awal tu saya punya harumi cari hak Jawi tak jumpa. Jadi bila melihat kepada hadis 40, sebelum kita nak buka kitab hadis 40 ni, kita kena faham bahawasanya di dalam Islam sumber perundangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya ambil dia punya tarikh dia dulu. Sumber perundangan Ahli Sunnah wal Jamaah terdiri daripada 4 perkara utama. 4 perkara utama. Apa dia sumber perundangannya? Pertamanya Al-Quran ataupun disebut Al-Kitab. Itu dia. Dah hak ustaz depan ni gelak kelebu. Mas. Bila buat itu dah gelak ni kelebu. Tak apa, buat macam mana pun tak apa. Saya akan dengar sudah. Tak apa, insya-Allah. Yang penting suara saya tuan-tuan dengar sudah. Saya kesian bukan saya apa. Saya ni rendah bila orang kawan nak tengok dia kena nyelit. Kena nyelit gitu. Tak apalah, siapa yang boleh nampak lah. Walaupun pernah dicadangkan buat stage kaki tinggi. Cuma tak sampai lagi nak buat. Supaya bila kaki tinggi tu nampak sikit. Nampaklah sikit orang kita panjang sikit kan. Kalau tak nampak sana pun nampak sini. Nak tengok muka Tok Guru juga mudah kan. Bukan saya lah, hak yang Tok Guru lain lah. Baik, kembali kita kepada sumber perundangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang 4 perkara, pertamanya Al-Quran ataupun Al-Kitab. Yang kedua Al-Hadis. Al-Hadis ataupun kita panggil As-Sunnah. Dua-dua tu mempunyai maksud yang hampir sama dan kita kata sama lah kan? Walaupun orang mengaji dari segi istilahnya agak berbeza. Ada disebut Al-Khabar. Ya. Baik. Yang ketiganya Ijma'. Ijma' ni apa dia? Persetujuan di kalangan seluruh ulama menyatakan tentang pendirian masalah sesuatu hukum. Itu dipanggil ijma'.
Yang keempatnya adalah qiyas. Qiyas kalau dari segi orang kita lah, masyarakat kita, qiyas ni kadang-kadang dipanggil bahasa kiasan. Tapi qiyas yang dimaksudkan di sini, qiyas adalah sebahagian ataupun salah satu cara untuk mengambil hukum daripada sesuatu masalah, ya, daripada sesuatu masalah. Dan di dalam perkara ini dalam bab qiyas ni, dia kena ada banyak ilmu untuk nak qiyas ni. Di antara ilmu yang dia perlu ada, dia kena ada ilmu mantiq. Ilmu mantiq ni apa dia? Ilmu logik akal, dari sudut yang telah dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali, yang dia tapis daripada ahli falsafah Yunani seperti Plato, ataupun dalam bahasanya Aflatun, ataupun Aristotle, dalam bahasanya Aristo, Sokrat atau Socrates. Jadi dia dah tapis dah, sebab yang datang dari Yunan tu semata-mata akal mentah yang tidak bersandarkan wahyu ilahi semata-mata, tak ada. Sebab itulah kita mengenalkan jasa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang telah menapis banyak perkara tentang logik akal ni, fungsi akal, sehingga kan orang yang berurusan dengan falsafah, kalau tidak disandarkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadi ikut kepada sesat macam orang Yunan juga. Cukup bahaya sungguh. Dalam perkajian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, bila Imam Ghazali kaji tentang konsep akal dan falsafah ini, saya kalau tak faham kalimah falsafah pula, bila cerita tinggi ni dia perlu kepada sikit huraian, tak apalah. Bila akal dan falsafah, dari mana datangnya falsafah daripada akal? Sebab akal sentiasa berfikir, mencari sesuatu. Di antara perkara yang difikir oleh akal ialah falsafah. Apa itu falsafah? Falsafah itu kalau kita terjemahkan, dia bahasa dalam bahasa Greeknya adalah filosofi. Yes, tu dia teringat mengaji berbelah-belah tahun lepas. Filosofi itu asal kalimah Greek. Kalau dalam bahasa dipanggil filosof. Kalau di dalam huraian kepada makna ni, dia panggil filo, dia panggil muhibbun, iaitu orang yang mencintai. Filo tu maknanya orang yang mencintai. Ni sukatan tahun 1 Al-Azhar. Ya, kuliah falsafah umum. Baik, manakala Sufi bermakna al-hikmah. Sufi bermakna al-hikmah. Filosofi bermakna muhibbul hikmah, itu orang yang mencintai kebijaksanaan. Itu dari segi maksud kalimah falsafah, dari segi perbahagian orang kata bahasa lah. Bila sebut filosofi, muhibbul hikmah, pencinta kepada kebijaksanaan, orang yang bijaksana adalah orang yang rajin berfikir. Orang malas fikir tak boleh. Matematik 1 + 2 kalau tak fikir tak dapat. Kalau kita kuasa 2 berapa pun, fizik, kimia sekali benda apa pun tak fikir tak dapat. Kena fikir. Sebab itulah orang kata setiap masyarakat yang duduk di atas dunia ni, dia ada falsafah hidup tersendiri, budaya hidup tersendiri, yang faktor geografinya dia menyelesaikan masalah hidup dia menggunakan akal yang sedia ada. Macam mana nak selesai masalah yang ada pada dia? Contoh kita macam inilah. Setiap orang ada keluarga. Kadang-kadang ada anak, kadang-kadang tak ada anak. Ada anak, ada yang ramai, ada yang sikit, kan? Anak ramai berbeza dengan anak sikit. Anak perempuan semua berbeza dengan anak lelaki semua. Hak campur-campur berbeza masalah dia. Maka ni, yang si ayah dan mak ni tak henti-henti siang malam fikir macam mana aku nak bagi elok anak-anak aku, kan? Kalau dah masuk zaman buah remaja dia, macam mana nak buat? Tu. Sebab tu orang yang rajin berfikir menggunakan akal, dia akan fikir. Tapi kalau tanpa dibantu oleh wahyu Allah, dia akan fikir tak ada sepadan. Dia pi. Sebagai contoh lah, kalau orang mengaji ilmu tauhid, orang kata tak kena gaya dia boleh jadi isim, kan? Duk cari Allah tak mana, macam mana rupa Allah, macam mana, 5 gila tu.
Pasal apa? Pasal dia tidak ikut garis panduan macam mana nak belajar mengkaji itu. Itu dari segi fungsi akal lah. Ya. Sebab tu akal sejauh mana dia boleh pergi pun cerdik mana manusia, ingat akal manusia adalah terbatas. Akal manusia adalah terbatas. Sebab tu dalam beberapa kes perkara-perkara agama, bila benda yang sabit dalam Quran, sabit dalam hadis, sabit pada ijma', maka akal tak payah fikir nak nafikan dia. Boleh faham tak? Jangan ada ruang kerja akal fikir untuk apa? Macam mana aku nak buat benda yang Allah Ta'ala suruh? Macam mana Nabi habaq? Macam mana aku nak buat bagi elok supaya benda ni jadi elok? Supaya aku jadi makhluk yang taat kepada Allah. Kan? Kita punya perbahasan yang kedua ni, saya ambil 4 tu. Lengkau dulu. Ngaji bab ni seronok jugalah. Kadang-kadang saya tidak penimbalah. Sebab dia kosok sikit. Baik. Apabila kita berada di tahap itu, kan? Tahap itu, maka kita kena letakkan ni apa pun tentang sistem perundangan yang ada, sumber perundangan ni yang ada sunnah jemaah, dalam Quran, hadis, ada hak tu kita ambil hak tu, akal kita stop sat. Lah ni akal fikir macam mana aku nak buat bagi jadi hak yang mana Tuhan suruh. Kalau kata hak yang Tuhan suruh, kita fikir bagi jadi macam mana Tuhan suruh. Kalau lah hak Tuhan larang, maka kita kena fikir macam mana nak jauh pada benda-benda yang Tuhan larang. Sebab tu Allah Ta'ala kalau dia kata kutiba alaikumus siyam, wajib kamu puasa, kan? Lah ni kalau hantar isu nak puasa, takkan nak biar saja malam ni isu nak makan sok, kan? Paling kurang hang spare dah kat dapur hang apa? Tolong. Hang spare dah kat dapur hang ayam, daging, beras. Pasal apa isteri nak masak, kan? Paling kurang beli nasi bukit buat balik. Tu gunakan tu. Tu nampak secara tu. Dalam masa yang sama kita buat persediaan ilmu untuk menghadapi hukum hakal sepanjang kita berpuasa. Tu kerja akal. Bukan kerja akal fikir macam mana kita orang puasa esok. Ada juga manusia fikir begitu. Kan? Tapi fikir begitu bukan susah pun senang. Boleh. Tu fungsi akal. Tu satu contoh dalam bab puasa. Dalam bab sembahyang sebagai yang kata fungsi akal. Kalaulah kata Allah Ta'ala aqimus salat, dirikanlah wali sembahyang. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang tu fardu ke atas setiap orang mukmin dalam bentuk waktu sampai waktu wajib sembahyang, kan? Lah ni kalaulah orang yang cerdik dunia dan cerdik akhirat, maka kita yang hidup ni tak boleh pisah daripada kerja dunia, kan? Siapa-siapa bekerja dunia tak boleh pisah. Kita nak cari makan, cari rezeki halal. Semua orang ada kerja, kan? Sama ada hak senang susah, payah apa semua tak kira lah. Yang penting semua orang ada kerja. Dan bila bekerja tu daripada subuh sampai ke isya terlibat dengan waktu kerja dan terlibat dengan waktu rehat sembahyang. Kan, betul tak, kan? Maka manusia yang bijak dunia dan bijak akhirat ni, maka dia akan plan dalam kepala dia, macam mana aku nak boleh tunai sembahyang bila sampai waktu dia. Tak mau buat bukan susah pun, dia tak mau buat. Tak mau buat senang. Orang faham tak pergi, kerja aku tak ada lagi. Kan? Tak sampai fikir langsung. Kalau tak mau buat, tak sampai fikir langsung. Tapi ingat, depan tu ada janji Allah. Ingat, ada dulu janji Allah yang depan kita. Okey, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saya sebut itu pasal apa? Nak cerita adanya janji Allah, pembalasan Allah. Hak kecil pun dia bagi, hak besar pun dia bagi. Hak sembahyang paling besar. Confirm dia bagi, dia tak kata tak langsung lah. Itu nak abang bagi tu. Sebab tu kita kena fikir macam mana kita nak menyusuri hidup kita ni sampai waktu aku boleh buat. Dalam keadaan kena faham waktu sembahyang kita ada yang mudhayyib, ada yang waktunya sempit dan adanya waktu buat. Fikirlah tengok, kan? Jangan tak buat. Ada yang cerdik lagi pada tu. Dia boleh aku nak takbir bersama imam sekali. Yang tu paling cerdik lah. Pasal apa? Dia antara golongan yang mendapat lindungan Allah di akhirat kelak, iaitu orang yang bergantung hati dengan masjid. Dia tak mau tinggal salat jemaah istiqamah. Ada seorang di Mekah aja buat. Duduk Madinah 8 hari 40 waktu. Punya seronok pula kawan pi dia pi balik alhamdulillah aku dapat 40 waktu masjid Nabi. Balik satu waktu pun tak pi. Balik satu waktu pun tak pi.
Allahu Akbar. Apa dia ni? Kan? Kalau dari segi pengalaman ceramah haji lah rasa macam nak kata lawak, kalau lawak nak kata kesian. Pasal dia sihat, dia nampak pahala banyak belah nu dah. Macam dah ni 27. Sikit aku dapat 10,000, 100,000. Aku punya bank pahala cukup dah. Janganlah fikir macam tu. Jangan fikir macam tu, bahaya. Okey, baik, kita masuk balik kepada pembahagian kita sendiri. Kan? Baik, itu sedikit daripada mengenai fungsi akal, bagaimana kita nak gunakan akal kita melaksanakan apa saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, melihat kepada tajuk ini, hadis 40. Hadis 40, tetapi satu-satu. Yang kat saya ini terjemahan dan syarahannya dikarang oleh Mustafa Abdul Rahman. Bila sebut hadis 40 ni, sebelum saya buka ni saya baca kitab Arab. Memang dia kata dalam ni ada 42 hadis. Cuba buka tengok, cukup ada 42 hadis. Belakang dah. Tengoklah kat depan kau, tak ada nak tengok betul ke dia kata 42 hadis. Saja buka tengok. Kan? 42 kan? Betul kan? 42 hadis. Ni mukadimah kitab Arab ni, tak buka kitab Arab, buka kitab Arab dia jadi lain sikit. 42 hadis ni dia asalnya hadis 40 ni dikutip oleh seorang syekh yang bernama Ibn Salah. Seorang syekh yang bernama Ibn Salah. Siapa ke Ibn Salah ni? Ibn Salah ni, ya, dia ni ialah Al-Imam Al-Hafidh Aba Amru bin As-Salah. Tu nama dia dah. Yang telah wafat pada tahun 643 Hijrah. Yang telah wafat pada tahun 643 Hijrah. Baik. Jadi hadis ni, hadis 40 ni dia kutip daripada mana sumber kutipnya? Daripada lebih kurang 250 hadis sahih. Dia ambil 250 hadis, dihimpun, dia kecilkan lagi tinggal 42 yang akhirnya dinamakan kitab ni hadis 40. Tu. Dan semua hadis yang berada dalam kitab ni siapa pun tak retikan sebab dia hadis sahih. Baik, itu dari segi jumlah dan kedudukan hadis ni lah. Kemudian saya baca tadi kata tuan-tuan, Al-Imam Al-Hafiz. Awak, Imam Hafiz ni dengan Al-Quran dah. Gelaran Al-Hafiz ni adalah gelaran kepada imam hadis. Kena faham? Dia bukan untuk gelaran orang menghafal Quran. Dari segi pengajian ilmu hadis, orang yang menghafal sekian-sekian jumlah, dia ada empat dia punya apa kedudukan dia. Yang paling tinggi dalam, dengan kata lain yang paling tinggi, orang paling banyak menghafal hadis. Sampai ada panggil apa? At-Tabahur. Tabahur ni lautan hadis sampai dia sendiri tak terkira dah banyak mana dia ngafal. Itu dipanggil Amirul Mukminin, bukan Khulafaur Rasyidin tu. Ada kan? Satu gelaran Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin tu, pemerintah negara Islam. Okey. Tapi yang sini dipanggil Amirul Mukminin adalah gelaran kepada perawi hadis, imam hadis yang menghafal hadis yang tak tahu banyak mana punya sampai tak kira dah. Kalau tidak menjadi kesilapan apa yang pernah saya ingat, Al-Hafiz ni lebih kurang 100,000 hadis. 100,000 hadis. Kita baru nak buka kita hadis 40 sampai dah ni. Nak panggil apa kita ni? Termasuk orang yang tu buka ni. Orang buka ni berapa hadis yang ngapal tahu. Baik. Seterusnya. Bila yang apa Syekh Ibn Salah ni dia ambil kemudian disusun oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi susun ikut tajuk. Imam Nawawi susun ikut tajuk. Yang hadis yang pertama dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Itu dia punya hadis yang pertama lah disusun ni. Kemudian daripada situ terdapat, dia kata di sini apa? Terdapat 50 syarah kepada hadis 40. Ni hak saya bawa ni satu. Dalam bentuk pendekatan yang berbeza. Dalam kitab ni sebut mukadimah ni
50 syarah dengan huraian yang berbeza. Kalau hak lain tu tak tahu mana. Dia kata kat sini ada yang telah hilang daripada orang kata muka dunia ni, dan ada yang masih ditulis dengan tulisan tangan tapi tak dicetak lagi. Maknanya sebab kita ni dia panggil Al-Wafi. Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tu dia. Baik, itu satu. Yang keduanya, dari sudut apa? Dari sudut kalau kita baca hadis 40 ni, dia tidak tulis macam kitab hadis yang asal. Supaya tidak berlaku kejutan lah. Dia tidak tulis dalam bentuk kitab hadis yang asal. Kalau tuan-tuan dan perempuan bisa tengok dah biasa. Enggak bisa. Okey. Tak biasa tengok kitab hadis dia lain. Kalau sampai biasa buka Imam Bukhari, kitab Imam Bukhari, kitab Muslim, dia akan bermula dengan an sampai 4-5 baris baru nak jumpa dengan matan cerita hadis tu. Tu. Baik. Kalau dalam Sahih Muslim pula dia kata apa? Haddatsana last kali haddatsana tak adalah. Sana tu contohnya. Baik. Dengan panjang lebar macam tu, akhir sekali baru jumpa. Qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Pendek je. Tapi hak bawa daripada Nabi sampai orang terakhir yang kat Bukhari ni punyalah panjang. Tapi dalam kitab hadis 40 ni tak disebut hak panjang tu. Faham tak? Dia direngkaskan. Supaya apa? Supaya orang senang ngaji. Kalau orang yang turun betul-betul takhasus dalam bidang hadis, yang tu dia kena ngaji tu. Dah kena ngaji, kena baca. Pasal apa? Tabarruk, ambil keberkatan, dan talaqi musyafahah, ambil mulut guru dia, sebut mulut guru dia. Kalau dulu di Paksi kita pernah dapat seorang siapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syekh daripada UAE, orang Baghdad. Sikit dia hadis dia, tapi dia punya sanad dia sudah semuka A4 lebih. Semuka A4 lebih. Hadis dia apa dia? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan ke atas aku dengan sengaja, maka dia hendaklah dia menyediakan tempat dalam neraka. Yang tu orang yang reka-reka benda tentang hadis Nabi. Benda yang Nabi tak kata, dia kata hadis. Jaga baik-baik. Sama juga faedahnya kalau baca tafsir, tidak ikut tafsiran daripada kitab sumbernya yang asal, mereka ikut kepala sendiri, ikut kepentingan dia. Jaga baik-baik. Sebab tu apabila saudara Syamsul minta saya ngajak tafsir, surrender. Bukan, kitab tafsir ni luas nak baca. Satu kitab tak padan. Tak padan nak baca kitab, kena baca 3-4 kitab. Hadis ni tak apa, kita boleh tumpu. Tak berat sangat. Walaupun di Semanggi pun orang kampung minta ngajak surah Yasin. Dan dah 3 siri kot surah Yasin. Surrender, tak boleh. Bukan, pasal orang kata kemampuan saya bahasa ni kurang sikit lah. Kurang sikit nak mengupas tafsir tu. Boleh tu boleh, tapi kena makan masa lama. Okey, baik. Sambung sikit lagi. Apa lagi yang diceritakan kat sini? Di dalam kitab hadis 40 ni, tadi kita dah kata, dia dah ringkaskan. Dia punya sanad sudah dah buang. Dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan 2 benda aja. Apa benda yang dia tinggalkan? Supaya nanti yang tuan-tuan dan puan ni baca ni tahu apa dia. Sebelum kita belajar. Pertama dipanggil rawi a'la. Ada whiteboard dia tulis, tak ada whiteboard tak apa, kita habaq je. Rawi, ra alif waw, ya rawi kat Melayunya a'la. Apa maksud rawi a'la? Rawi a'la ni bermaksud orang yang membawa hadis yang paling hampir dengan Nabi. Lepas Nabi itu tak ada orang lain, dia adalah orang pertama ambil. Tu namanya rawi a'la. Orang yang pertama ambil hadis daripada Nabi, dia yang ambil. Baik. Contohnya kalau saya katakan, contoh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kan? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dialah orang paling dekat yang ambil hadis daripada Nabi, sahabatnya. Okey, baik. Itu dia panggil rawi a'la. Dan yang keduanya Nabi sendirilah. Nabi sendiri. Baik. Bila Nabi sendiri, Nabi orang yang pertama mengeluarkannya, memang itu tugas dia pun. Dan yang keduanya adalah rawi a'la. Lepas tu barulah dia ikut lain.
Best. Di dalam kitab hadis 40 juga, apa lagi yang dia bagi? Dia bagi huraian kepada beberapa kalimah bahasa Arab. Huraian yang kita akan jumpa nanti ya. Apa maksud huraian kalimah-kalimah susah-susah tu dia bagi juga. Lagi apa lagi yang kita boleh dapat? Dia bagi fiqhul hadis. Apakah hukum hakam yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita belajar tu? Tu keistimewaan di 40. Imam Nawawi ni memang pakar sungguh lah. Sambung lagi. Dan dinyatakan juga di dalam kitab hadis 40 ni, dalam huraian dia, beberapa dalil ayat Quran bagi menyokong fakta-fakta dan isi-isi yang terdapat dalam kitab tu. Baik. Jadi sekarang ni yang paling seronoknya, di hujungnya dalam hadis huraian hadis 40 ni diletakkan apa? Diletakkan al-hikmatut tasyri'iyah. Mengapa amal ibadat ni dilakukan? Mengapa hadis ni Nabi sebut? Mengapa? Okey. Yang tu dihurai bentuk hikmah, maka sekarang ni bagi ulama-ulama yang mengkaji, ulama tulislah. Tulis apa dia punya kesimpulan daripada hukum hakam yang berada di atas tadi tu. Sama ada dalam bentuk faedah keduniaan ataupun faedah akhirat. Boleh ke tak? Boleh. Kalau berasa tinggi sangat, saya nak tambah sikit. Kan? Habis. Kita pergi kepada yang terakhirnya. Yang terakhirnya apa dia? Apakah kelebihan menghafaz hadis 40? Kelebihan menghafaz hadis 40. Sempat dah jumpa semalam ni beberapa dalil. Saya baca hak Arabnya lah. Saya baca Arabnya. Faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal. Dia berapa dah? Wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqin katsirat bi riwayatin mutanawwi'ah. Saya sebut-sebut tadi semua nama sahabat tu. Bermakna dalam satu majlis sahabat ambil ramai sahabat ambil. Kan? Ambil hadis ni. Terus dalam berbagai-bagai riwayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'athahu Allah yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Apa dia maksud dia ni? Man hafidha, siapa menghafaz? Dalam pengertian yang lebih luas lagi, siapa yang memelihara segala kehendak pengajaran isi hadis ni. Itu dalam pengertian lebih luas lah. Kan? Orang kalau ngapal Quran 30 juzuk, kalau perangai lah tak ada syafaat. Tak ada syafaat abad tu terang lah. Kan? Kita tahu pelajaran Al-Tafi ni ada yang buah. Ada. Ya? Baik. Man hafidha ala ummati. Mudah ceritanya, siapa-siapa di kalangan umatku yang telah mengapai 40 hadisan, 40 hadis, okay, min amri diniha, daripada urusan agamanya, ba'athahullahu, Allah Ta'ala bangkitkan dia ataupun utuskan dia di akhirat esok, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha, di galangan orang-orang yang faqih, orang-orang yang alim fiqh. Oh ya Allah, ya takut, bukanlah senang-senang. Wal ulama, dan juga di kalangan golongan orang-orang yang alim. Coba, apa kelebihan orang yang ngapal ni? Yang tu kita sebut dah satu. Dalam bentuk lafaz yang lain pula, satu riwayat yang lain, ba'athahullahu faqihan aliman, Allah Ta'ala bangkitkan dia, ataupun utuskan dia di akhirat esok dalam keadaan faqihan aliman. Faqih lagi alim, maknanya ilmu agama ni dia faqih sungguh-sungguh dan dia alim sungguh. Macam mana beza faqih dengan alim ni? Bermakna alim tu, fiqh ni bab fiqh lah, tapi alim bukan setakat fiqh aja dia alim. Tasawuf dia alim, tauhid dia alim, segala macam, segala komponen-komponen ilmu yang lain semua ada erti belakang. Allahu Akbar. Padahal dia belajar tak banyak mana pun. Ni nak cerita bagi apa? Syafaat dan kelebihan kita
belajar dan beramal dan jaga apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita dengar balasan-balasan yang disebut kepada orang yang ngaji, orang yang ngapal ni. Allah hebatnya, besarnya, boleh kau ni boleh. Tak usah fikir boleh tak boleh. Faham tak? Jangan fikir tu. Bukan kerja kita. Kan? Bukan kerja kita nak fikir tu. Kerja kita lah ni buat apa? Kita belajar, kita amal, kita tunggu janji Allah. Sebab Nabi kita darah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Taala tidak sekali-kali memungkiri janji. Dalam masa yang sama, Nabi dia yang diutuskan Al-Amin, satu dunia kenal. Amanah tak pernah mungkin janji. Hak Nabi sebut tak usah fikir bayar saya. Lah ni aku buat, aku nak himpun untuk akhirat aku. Aku buat untuk himpun akhirat aku. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berada dalam majlis macam ni, dua keuntungan kita dapat. Ni yang saya sebut dua hak nampak ni, hak boleh habaq. Satunya sekarang ni, tuan-tuan dan puan sekalian sedang berada dalam satu program yang kita nak dapat yang seperti mana saya sebut tadi. Kalau tuan-tuan hafal balik amal, jaga elok, bukan mustahil untuk kita bersama ulama-ulama dan fuqaha di syurga. Bukan mustahil. Satu, jaga elok. Itu yang pertama. Sebab hadis Nabi ni umum, siapa-siapa. Dia tak abang ustaz, dia tak abang tok guru dah. Baik. Yang keduanya, satu hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim pun ada, dalam lafaz yang berbeza. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Man salaka tariqan, siapa yang melalui satu jalan. Okey? Ni hadis sahih. Bila kita tengok kalimah tu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, tariqan, saya sebut tadi kan, tanwin kan, tak ada ilam. Siapa-siapa yang telah melalui tariqan, satu jalan, mana-mana jalan. Jalan dia lalu tu, mana jalan pun tak apa. Dia lalu pergi buat apa? Yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari ilmu pada jalan tersebut. Dia pergi tu pasal nak cari ilmu. Tengok apa Nabi kata jadi, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Sahhalallahu lahu, sahhala, pahala sahla, bukan jalan sahla. Sahhala maksudnya Allah Ta'ala mempermudahkan lahu, baginya, orang yang berjalan cari ilmu ni, tariqan ilal jannah, mana-mana jalan untuk ke syurga. Kalaulah jalan nak ke syurga ni banyak kan, yang kita tahu jalan nak ke syurga ni hak dia lepas hak balik ilmu tu siratal mustaqim dah. Hak atas dunia ni banyak ni kan. Tak boleh pergi ikut jabatan Sungai Khayam, pergi ikut apa Transpian kan. Contohlah kalau nak main sini kan, ataupun masjid Mata Tok Mahal mana-mana lah. Sekarang ni dia tak habaq Mata Tok Mahal kau bukan nak baru kan. Mana-mana jalan. Saya ulang balik. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Tengok, ilman dalam bentuk singular satu. Siapa yang melalui mana-mana jalan, kerana dia pergi tu kerana nak cari ilmu, satu ilmu saja. Yang hari ni Tok Guru nak buat, aku nak cerita satu benda aja. Nak cerita bab niat contoh. Dia pergi cari. Okey. Sahhalallahu lahu, Allah Taala akan permudahkan baginya tariqan ilal jannah, mana-mana jalan untuk ke syurga. Ya Allah. Dalam satu lafaz yang lain, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, kerana nak menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah Taala permudahkan baginya jalan ke syurga. Saya bila dalam cerita tahap ni, yang terlintas kepada saya sekarang ni, kalimah sin ha lam, dan atas ha ada apa? Sadu. Boleh bayang tu cerdik negara. Okey? Ada sadu. Kalaulah dari segi bahasa Arab, sahala mudah. Makna bahasanya mudah. Faham tak? Mudah kan? Kalaulah saya kata macam ni kan, kat tangan saya ni ada pisau. Ada pisau. Saya potonglah jari saya, contohlah. Atau saya potong kuih. Saya cantik begitu. Qata'a, potong. Hanya perbuatan tu menunjukkan sekali berlaku. Kalau tak ada sadu.
Okay, 3 huruf bahasa Arab. Kalau tak ada sabdu, qata'a, potong. Hanya berlaku sekali potong. Okay. Sahala, hanya sekali bagi mudah. Tapi dalam tu Nabi sebut sahala, ada sabdu. Dalam bahasa Arab, bila satu kalimah verb ataupun fi'il yang ada sabdu, maka perbuatan tu berulang-ulang kali berlaku. Kalau qata'tu ada sabdu, sahala, saya potong banyak kali dengan jumlah yang tak ada had. Boleh faham tak? Dari sudut kaedah bahasa Arab. Itu dia. Apabila saya cerita begitu, Nabi sebut sahalallahu lahu, Allah Ta'ala akan permudahkan baginya. Dia pergi cari sekali, tapi jalan Allah Ta'ala bagi ke syurga. Hang tak boleh pergi jalan ni, aku bagi jalan ni. Tak boleh pergi jalan ni, aku bagi jalan ni. Tak boleh pergi jalan ni. Ya Allah. Kalau lah tuan-tuan boleh nampak macam tu lah kan. Hak tu lah kelebihan orang ngaji tu. Pasal apa? Dia dapat penedahan macam ni. Punya hebatnya Allah Ta'ala nak bagi kepada orang beriman. Bukan dia kata bagi senang kat pada macam dok syurga. Bila syurga bagi pi kat mana pun akan sampai syurga. Betul tak? Kan? Akan sampai syurga. Sebab itulah orang mengaji ni kelebihan dia. Dia ada satu apa? Ilmu membezakan di antara yang salah dan yang betul dengan al-haq bil batil. Yang tu cukup clear. Walaupun satu perkara kecil. Saya bila seorang kata Allah Ta'ala takdirkan saya dapat belajar ilmu agama dan dalam suasana macam ni, rasa tak tahu nak agak seronok macam mana bila apa-apa isu kat luar yang kita ada sikit ilmu, rasa lapang dah tak serabut macam orang. Boleh ke tak boleh ke, boleh ke tak boleh ke, kan? Tu contoh lah. Bagaimana kita rasa tenang, seronok, ya Allah Tuhanku aku tahu sikit pun jadilah. Baik. Jadi itu dia punya orang kata apa, sedikit daripada kelebihan. Kalau orang yang nak ngapai, takkan dia nak ngapai sendiri, dia kena ambil pada mulut guru. Dia kena belajar. Bila belajar, itulah dua kelebihan saya kata tadi. Pertamanya kelebihan syurga juga. Dia kalangan dengan orang-orang yang bukan orang awam, orang standard alim ulama yang banyak buat jasa kepada umat tadi. Hebat. Kan? Lagi dapat apa? Dapat syurga Allah. Bila dapat syurga Allah tu tak nak habaq. Dan satu benda yang saya nak selitkan kat sini kan. Satu benda yang nak selit kat sini. Kalau kita buka satu kitab lain yang namanya Al-Azkar, kitab Imam Nawawi. Bisa tengok tak? Bisa dengar tak? Al-Azkar Imam Nawawi. Dalam kitab Azkar ni, Imam Nawawi muatkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan doa-doa Nabi saja. Semua doa-doa Nabi, daripada mula bangkit tidur sampai tidur balik, dalam bab zakat, dalam bab haji, dalam bab semua doa-doa dihimpun sekali. Sebab itulah pada saya lah kan, bagi tuan-tuan yang ada ni, saya ambil kesempatan ni, apabila kita semayang kan, kita semayang, last kali lepas bagi salam, apa yang tuan-tuan baca? Sebelum tu baca apa? Sebelum istighfar tu baca apa? Masa bagi salam kanan kiri tu baca apa? Tu dia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang tu kelebihan orang ngaji. Yang tu ngaji sungguh kan? Kau dengar orang abad? Dah saja nak tanya ni. Ngaji sungguh kau dengar orang abad? Ngaji sungguh. Okey, baik. Tak apa, ngaji saya tak apa. Dah dengar ngaji tu rasa lapang dah tu. Apa yang saya dapat daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi? Dia kata babu ma qala qabla salam. Satu bab yang dikatakan oleh Nabi sebelum Nabi bagi salam. Hak ni nak agak kongsi bagi. Baik. Apa yang Nabi kata sebelum Nabi bagi salam? Jadi kita tahu dah yang tu dalam tahiyat akhir. Pandai. Soalan sekolah kafir tu. Okey. Baik. Di antara apa yang disebut kan? Hak ni hak tuan-tuan sedia alim dah ni. Di antaranya Nabi baca Allah, lepas kan innaka hamidum majid, Nabi baca apa? Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta a'lamu sama-sama habis kan. Lepas tu kita baca lagi apa? Tak lagi. Tak lagi Ustaz. Lepas tu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Okey, itu salah satu bentuk versi yang Nabi baca. Ada bentuk lain Nabi baca. Nabi baca apa? Okey.
Dia sebelum bagi salam ni, Nabi baca apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dia Nabi baca bila? Sebelum bagi salam. Okey? Kalau siapa ada kitab Al-Azkar Imam Nawawi, balik boleh buka tajuknya bab yang ujung bab sembahyang tu sebelum bagi salam tu, itulah tuntutan zikir dia tu. Tajuknya tu. Baik. Apabila saya yang masa tu baru balik mengaji balik pada Mesir, ada seorang guru mengajar atas masjid. Malam tu imam biasa dia minta saya jadi imam. Saya pun jadilah imam. Tak apalah jadi imam. Saya pun tak ada masalah jadi imam. Lepas dalam tahiyat tu saya pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tak angguk Saya tak angguk apa dah. Okey, so kiri. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Lepas tu saya pun wirid sikit-sikit sampai habis doa sembahyang sunat mak dia pun buka kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia takdirkan pada malam tu dia ajak bab sembahyang. Bab sembahyang tu yang bagus tu. Lama-lama apa dia cerita? Dia kata, Tok Imam kita malam ni qari. Dia jack saya. Dia kata qari baca sedap elok, zikir wirid elok, cuma kurang satu ya. Dia kata apa benda kena dia kata kurang satu ya. Dia kata tidak ada waris nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bagi salam belah kanan, dan Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar belah kiri. Dia kata tak ada. Bila dah kita tak ada, saya ni perangai saya mudah kan. Memang itu pun saya ikut orang. Bila saya ikut orang bukan saya gaji, maka saya terima dengan lapang dada lah. Okey, saya terima dengan lapang dada. Okey. Boleh ke lagi ni? Best gila lagi. Okey. Baik. Saya pun lapang dada tak ada masalah. Lepas tu entah macam mana terpancur daripada mulut saya. Saya sebenarnya saya tak suka mencuba mana-mana guru atas masjid tempat majlis ilmu, tapi terkeluar. Saya tanya, Ustaz boleh tak nak tanya sikit? Apa dia nak tanya? Lepas semayang kita sapu muka tu ada dalil tak? Dia diam. Dia kata macam ni. Semayang dari segi bahasa doa. Betul kan? Semayang dari bahasa doa. Biasanya selepas doa ni orang sapu muka. Boleh terima tak tu? Boleh terima kan? Saya tanya orang sapu muka doa ni sebelah tangan ke dua belah? Saya tanya lah kan? Orang yang sapu muka doa ni lepas lepas doa ni orang sapu sebelah ke dua belah? Lepas doa orang sapu sebelah ke dua belah? Lepas doa dua belah. Saya punya rasa tak seronok pada tempat tu, dah terlanjur cakap. Kesian. Betul? Bila dia kata dua belah. Lepas tu yang saya tak sebut, saya tak kata kenapa Ustaz sebut sebelah. Yang kita tak sebut sebelah ni mana? Dia kata betul juga lah. Ayat dia kata betul juga lah. Saya diam. Orang punya dalam suasana majlis ramai-ramai orang ngaji ni, saya kata Allah tak patut buat macam ni. Tak patut buat macam ni. Pasal yang kita dah patut buat terkedu. Lama-lama jalan tak boleh habis kan. Tengok minggu depan main lagi kan. Dia tak terdekan pada minggu depan main, saya tak ada. Dia habaq ada, dia kata. Hebat tu. Pasal yang kata masing-masing kita orang ngaji kan, masing-masing cari tak ada masalah. Saya jadi terbuka. Dia kata ada. Tak. Dia habaq ke orang masjid dalam jemaah masjid. Dia kata yang ada tu kat mana? Dalam Mustikah Hadis jilid yang kedua. Balik cari tengok. Yang saya pula ditakdirkan pada ketika itu, saya sembahyang atas masjid, ada orang beritahu saya, Ustaz dalam jilid yang kedua. Tak apa, jom kita buka tengok. Mana lah tahu saya salah kan. Bila buka sampai bab tu, rupanya satu hadis yang dinyatakan selepas salam ni, Nabi pegang kepala. Nabi baca Allah la ilaha illallah Allahumma azim 'anil hammi wal hazan. Lepas tu Nabi letak tangan.
Nabi tak sapu muka. Saya kata ada hadis nak cara-cara dia tak ada. Oh, saya pegang kepala saja. Tak sapu muka pun. Saya kata macam inilah. Abang kat saat tu balik kata, tunjuk balik ada bekal muka kat hadis ni. Tak ada. Last kali saya ambil pendirian, memang saya beramal macam tu. Tak marah. Jadi saya ambil pendirian, tak apalah kata. Cuba tanya ustaz ni balik ada perkataan muka dalam hadis ni. Kepala ada. Jadi saya bila mana saya semayang jemaah dengan mufti Pulau Pinang di Masjid Pak Untak, kelas pengajian 9 Muhtadin, setiap malam Jumaat minggu keempat terakhir, Jumaat malam minggu keempat terakhir malam pasar malam tu. Okey, bila malam pasar malam tu, saya ada lagi tu. Saya ada parti tengokan. Lepas dia bagi salam sembahyang sunat ba'diyah, masa sembahyang Jumaat tak nampak lah kita pondok kuliah kita kan. Masa ba'diyah tu saya tengok macam mana? Saya berhenti tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Saya nampak memang mufti ni orang cermat sungguh. Memang cermat sungguh. Saya hari ni saya tak buat dah ni. Saya takut orang keliru. Saya tinggal dah. Kan? Bila dia buat sini, saya tengok mulut dia macam, oh dia tak sabar muka dah. Maka hasil daripada situ, saya pun wujudkan perbincangan dengan kawan-kawan. Bila saya tanya dengan Ustaz Mak Yaakob daripada Seri Perak, yang sekarang Imam Masjid Bandar Temaat, dia sama pendapat dengan saya. Dan beberapa orang sahabat-sahabat lain sama pendapat dengan saya. Tak apalah, kira aku pegang kira clear. Ada pun tuan-tuan terpulang. Terpulang maknanya saya kata terpulang, saya dah habaq lah. Tapi nak habaq bagi dua benda lah hari ni. Dua benda hari ni. Pertamanya dari sudut apa? Dari sudut baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah. Kalau nak eloknya, buatlah macam saya habaq tadi tu, baca sebelum bagi salam. Tu pesanan saya lah. Nak baca lepas salam pun saya tak halang, saya tak marah. Tapi hak tu tanggung diri ya. Sebab amalan yang kita buat mesti ada dia punya garis panduan. Nabi sebut. Baca dulu dia termasuk dalam doa selepas tahiyat akhir. Kan? Baik. Dan saya sebenarnya dalam bab ni di antara amalan-amalan kecil yang dianggap sensitif oleh masyarakat. Okey. Tapi pada saya cuma tulah habaq apa yang saya tahu, apa yang saya baca. Lepas tu terpulang, masih nak pegang. Kan? Tu kita tulah habaq saja. Sebab ada orang marah saya. Bila orang marah saya, kata tak apa nak marah pergi aku. Aku tulah habaq lah. Okey, baik. Itu masalah dari sudut atau pengalaman beramal dengan hadis. Tu contoh kata hak orang ngaji. Bukannya apa pun. Berbeza sungguh. Okey, baik. Sambung lagi. Apa yang kita boleh dapat daripada hadis 40 ni? Rupanya hadis 40 dikatakan di sini apa? Wa kullu hadithin minha qa'idatun 'azimah. Dan setiap hadis daripada hadis 40 ni, qa'idatun 'azimah, ada kaedah yang besar. Dalam apa? Min qawa'idid din, daripada kaedah-kaedah agama. Baik. Qad wasafahu al-ulama bi anna madar al-Islam alaih. Sesungguhnya ulama telah mensifatkan bahasanya hadis 40 ni segala peraturan Islam, hukum hakam Islam secara umumnya berada dalam hadis 40 ni. Secara umumnya, bukan tidak, secara umumnya. Kalau kita hadis yang pertama innamal a'malu binniyat, apa ibadat yang kita buat tak kena niat. Demikian. Benda letak pertama sekali tu. Kan? Dah hadis kedua, hadis ketiga dan seterusnya macam itulah. Ataupun seseorang kata lengkapnya agama Islam dalam hadis 40 ni, seseorang macam tu walaupun tak semua. Okey, baik. Dia kata ataupun nisful Islam, sebahagian daripada ilmu Islam tu ada dalam hadis 40. Okey. Ataupun thuluthuhu, ataupun 1/3 daripada ilmu Islam ada dalam hadis 40 atau seumpamanya. Itu dia yang kita boleh dapat hari ni. Baik. Jadi kita sambung lagi yang hanya mukadimah dia. Apabila kita dah berada dalam mukadimah yang macam ni, maka kita kena ingatlah pengajian ilmu hadis bukanlah pengecalan-calan majlis ilmu. Sebab itulah nak ambil dia kena dalam keadaan penuh adab. Sebab Nabi seorang yang cukup menjaga adab. Sahabat nak ambil pun jaga adab. Nak main ni kena ikhlas sungguh. Bukan saja-saja main ni pasal ada lapang. Tunggu. No.
Kalau boleh letak tu tepi. Nawai tu doma saja aku nak pergi mengaji di kelas Pak Sih ni kerana Allah Taala nak cari ilmu. Kan? Hak tu awal-awal dah tu. Pasal apa? Seandainya tidak macam tu, takut tak dapat apa lah. Sekejap yang saya pula saja aku main Pak Sih ni kerana nak nego. Dapatlah nego untuk sekupang 2, lepas tu ngaji kalau apa tak ada. Tunggu 2 jam sama macam orang. Kan? Macam-macam lah orang kata masing-masing ni. Tapi yang tu Allah Ta'ala Maha mengetahui. Apa yang penting nak main tu betul siap-siap.